Pendengar 897. Seperti saya katakan, misteri jam 12 hanya hiburan. Jangan kita percaya dengan apa yang diketengahkan. Anggaplah sebagai hiburan, tidak lebih dari itu. Itu yang harus kita ingat. Kita teruskan dengan pemanggil-pemanggil kita di hujung talian. Bersama dengan saya, selamat pagi. Siapa bercakap? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bercakap ni? Ya, saya Pak Sad, KC dari Paju Bulan. Waalaikumsalam Pak Sad. Waalaikumsalam. Jadi, KC, apa khabar? Selamat pengantin baru. Terima kasih pada Pak Sad. Ya, jadi Pak Sad, ada kisah tentang apa ni? Silakan. Ya, saya ada satu kisah misteri yang sebenarnya. Ya. Saya 2 minggu lepas ada panggilan daripada Gimo. Dia mengatakan anak je sakit dekat hospital Isun. Jadi dia sakit tak sadar orang. Jadi bila saya nak ke sana pukul 2 pagi ada panggilan. Jadi saya tengok di dalam ramai orang kan. Ada yang baca Yasin. Ini yang ada kata ramai orang baca Yasin ni di hospital lah. Di hospital dia dekat ICU. Okey. ICU. Jadi ustaz-ustaz pun banyak kat sana. Dekat dalam. Jadi saya ni datang dah 2 pagi. Dia terlambat. Diorang datang daripada siang. Jadi semua masing-masing menolong lah. Berapa upaya. Ceritanya begini Casey. Sementara saya belum masuk dalam bilik ICU tu. Saya berbual dengan mak je sedikit. Mak je kata dia ada family macam dia punya birthday. Diorang bikin dekat Selik Pasir Ris. Jadi satu keluarga tu dengan family-family diorang, adik-beradik diorang lah. Jadi diorang kat Sele, diorang ramai-ramai lah malam minggu. Jadi dalam pukul 1 pagi, yang bujang-bujang ni, lingkungan dalam 19 tahun, 21 tahun, diorang keluar pergi adventure. Kononnya dan 7-8 orang. Kata mak dia cerita dengan saya. Dia orang sudah venture pusing-pusing satu Sele tu yang kat hutan-hutan tu. Jadi yang si sakit ni dia limpah-limpah batu lah. Dia limpah batu kayu kat hutan-hutan. Dia keluar setan kata. Pontianak keluar. Kalau kau berani kau keluar dia kata. Kata ini mak dia cerita pasal mak dia dapat cerita daripada teman-teman yang pergi tu. Jadi bila dia limpah-limpah dia cabar. Dia orang kembali kat Sele, tiba-tiba duduk terus pingsan tak sadar orang. Mata terbeliak, tak ada terpekik-pekik, tak ada apa. Jadi dia orang dah tak tentu nak buat apa. Jadi dia orang telefon ambulan. Bila telefon ambulan, dia orang bawa masuk pergi hospital Isun. Jadi doktor, nurse semua bawa pergi dekat ICU. Dia orang masukkan oksigen, masukkan apa. Jadi dalam pukul 1 lebih gitu dia hubungi saya. Dia minta tolong datang ke Isun tengok. Pasal yang kenal saya ni abang ipar je. Jadi saya pun turun. Saya tengok ramai ya. Habis saya tengok dalam banyak ustaz tu. Dia cakap dah terlampau lama sangat saya tu. Mak je minta tolong. Semua beredar dulu lah. Dia nak minta saya nak tengok apa masalah je. Bila saya tengok masuk dalam, saya tengok macam ada satu makhluk duduk kat atas kepala dia. Ada satu makhluk duduk atas kepala dia. Pasal doktor tu seakan besok dalam pukul 2 petang, diorang ada operation je. Kata doktor ada blood clot kat kepala dia. Jadi blood clot kata doktor ni harus keluar. Kata anak kau ni kata ada darah beku kat kepala. Jadi saya cakap dengan mak je. Mak je tanya dengan saya, macam mana pasal? InsyaAllah jangan dulu operation, tangguh dulu. Nanti saya kasih sadar, saya tengok ada makhluk. Saya cakap lah. Saya cakap dengan makhluk dalam bahasa saya lah. Saya kan sikit-sikit tahu jugalah dapat melihat pasal benda begini. Jadi saya kata, kau balik dulu, jangan ganggu pasal budak ni. Sebetulnya makhluk ni nak nyawa. Pasal dia dah kena limparan dia orang ni. Dia minta nyawa. Sebetulnya budak ni memang tak ada harapan. Pasal doktor dah sahkan dia kata. Dia kalau tak operate, budak ni mati. Jadi kat situ saya cakap sama dia, tak balik dulu. Saya cakap dengan benda-benda makhluk ni. Kalau nanti urusan aku nasihat ni budak. Langsung tiba-tiba saya selawat sikit lah apa yang saya tahu. Saya tahu. Terus benda tu keluar serta mata je. Terus buka mata je. Terus je buang itu oksigen. Nampak terus duduk.
Dia panggil mak dia, tengok kenapa ramai kat sini. Jadi kat situ lah. Jadi saya nasihat kepada anak-anak muda yang bergaya bencen-bencen ni, kalau jangan sebarang-sebarang lah jabat-jabat makhluk Allah. Jangan campak batu, keluar, terkena. Kena diorang kasi, kalau kena bangsa-bangsa halus ni, kalau mata diorang buta, dia akan buta. Kalau kepala dia pecah, dia pun akan pecah juga, begitu juga. Itu makhluk Tuhan kan, kita tak nampak dia. Kita mencabar. Tapi diorang lempar batu, diorang minta kayu, kata kawan-kawan dia cerita dengan mak dia. Kat situlah timbul dia jadi macam cabar-mencabar. Benda tu tak akan timbul, tapi dia yang merasai. Belum masuk ICU. Nasib baik Dr. Taufik. Jadi benda tu duduk atas kepala, sebab itulah macam ada blood clot lah. Katak tu. Katak macam katak coklat gitu. Besar katak tu. Ni ada kiriman SMS saya terima ni. Kisi boleh tanya tak Pak Cik yang sedang on air, si Pak Cik sekali lagi, siapa namanya? Pak Saad. Pak Saad ya. Jadi boleh tanya pada Pak Saad ini, daripada Rita bertanya, anak saya ni berusia 5 tahun, selalu takut masuk bilik neneknya. Ibu saya ni sekarang dah sakit tua, terbaring atas katil. Beberapa kali kalau neneknya panggil, dia tak nak masuk. Katanya di atas katil sebelah nenek ada benda. Jadi adakah benar kata anak saya, dan apa yang boleh saya lakukan? Boleh tanya Pak Saad. Macam mana Pak Saad? Rita tanya. InsyaAllah. Selalu kalau bangsa kita orang-orang dah umum, kalau dah sakit dah umum gitu, kalau kan perjanjian setan jin dengan manusia, kan begitu. Selagi makhlukmu lemah begitu, dia aku kacau dia. Jadi benda-benda ni kadang bukan sepertinya saka, kerana benda daripada luar pun numpang kat situ ke si. Tak semestinya saka dia ngikut. Benda manusia ni kalau sifatnya lemah, selalu ditumpang makhluk-makhluk gaib. Seperti macam orang ada masalah rumah tangga, masalah anak, masalah kematian, ini dia ambil kesempatan dia numpang. Jadi macam-macam yang dia boleh lakukan. Kalau salah sangka, orang ingat saka. Bukan, benda luar datang. Dia suka bertumpang. Dia ada yang berlaku ini dulu dekat kampung saya. Orang ni dah meninggal dah lama, tapi napas masih hidup. Tapi bila dia dah habis, dia punya dekat lebih kurang 6 tahun, dia dah tak ada napas, badannya semua dah berbau. Ni kata mayat hidup. Ni mayat hidup namanya. Orang ingat dia masih hidup. Dia bernapas, tapi roh dia dah semua tak ada. Ada ke sini cerita yang sebenar, apa yang saya dapat, pengalaman saya yang berapa lama saya bidang ini. Jadi kalau anak-anak muda, nasihat daripada saya, tolonglah, kalau adventure tu jangan suka lempar-lempar. Takut ada yang kena boleh jadi gila ke si, ada yang bawa maut ke si. Dia boleh bawa maut, kadang-kadang boleh mata buta, kadang-kadang dia punya napas ni macam debugan, macam seperti macam motor gitu. Dia tengok masing-masing punya cara perbuatan lah. Makhluk-makhluk halus ni, dia tidak boleh lihat. Kita tak boleh lihat dia, dia lihat kita. Setiap kita mencabar mereka, dia orang kadang-kadang atas pokok, kadang-kadang kat tepi pokok. Dia selalu menyelmanya begitu, sikit-sikit je. Itulah saya nasihat anak-anak muda ni, yang adventure-adventure ni, tolong. Ada yang jadi gila ke si, ada yang nak terjun flat pun ada. Dia kata terjunlah, kau jangan takut, nanti kau jadi Superman. Jangan takut. Ini yang hasut tu, makhluk tu lah yang hasut dia. Ada menghasut ke si, dia biasa ada pendengaran. Desi ada pernah dengar tak dulu yang tu dekat Dover Road, yang satu anak dari terjun pada flat. Itu kena gitu. Dia adventure. Itu saya lambat ke sana. Dalam perjalanan dia dah terjun. Terjun tahun berapa. Dah lama tu cerita. Itu semua pasal adventure. Nak dara kesian kan. Jadi terima kasih pada Pak Saad yang sudi berkongsi Pak Saad. Kalau insyaAllah dia Pak Saad ada Boyanis terus massage. Itu saya punya kedai.
Terima kasih, Kasih. Terima kasih, ya. Terima kasih kepada peminat-peminat Misteri Jam 12. Terima kasih Pak Saad. Selamat malam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, tu kisah dari Pak Saad yang berkongsi. Daripada Zafirah katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, silakan masuklah ya. Ya, awak kalau beri salam ni 10 kali saya kena jawab salam ni. Ya. Tanya apa khabar Kisi? Ya, bagus. Terima kasih ya. Jadi kalau tak jawab nanti saya berdosa pula Jadi terima kasihlah pada yang beri salam ni sebab ada yang di kiriman SMS ni saya mungkin terlepas pandang Ini saya jawab semua salam-salam awak lah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada yang beri salam kepada saya. Baik, ada yang cerita di sini yang ringkas kiriman SMS saya terima daripada Zafirah. Katanya, Kisi, pengalaman yang saya nak ketengahkan, Zafira berkongsi pengalaman ini apabila saya malam-malam hari terdengar ada suara tangisan perempuan menangis. Jadi, rupanya tangisan tersebut ni datang dari luar rumah saya. Saya sebenarnya tak buka pintu pun, hanya saya buka tingkap. Betul Kisi, rumah saya ni di tepi tangga. Tepi tangga saya rasa ada orang duduk dan menangis pada malam-malam hari. Ini mesti dalam hati lah. Ini mesti kes bergaduh lah ni dengan boyfriend ke, dengan tunang ke. Saya tutup balik tingkap, masuk dalam rumah balik. Jadi saya beritahu ibu saya semalam ada perempuan nangis di luar rumah. Jadi ibu kata lah, kau jangan kipu lah. Beberapa hari kemudian sama lagi yang berlaku. Sama perkara yang berlaku, ada perempuan nangis. Jadi entah macam mana ni, apabila dia menangis dapat dengar dengan jelas, kuat sangat-sangat. Saya pun pergi ke tingkap dan dapat saya lihatlah seperti ada orang, tapi tak nampak, seperti ada orang di tepi tangga rumah saya. Saya pun masuk dalam bilik, kejutkan ibu saya. Bila saya kejutkan ibu saya, Kisi, ibu saya bangun. Saya kata, Bu, dengar tak Bu, perempuan nangis. Jadi ibu saya kata, kau ni kejutkan aku nak seruput dengan perempuan nangis. Kena marah suruh saya pergi tidur. Tak apa, saya masuk bilik. Saya tutup pintu dan saya nak tidur. Sedang saya nak lelapkan mata, tiba-tiba Kisi, suara tangisan tu sebenarnya berada di luar rumah di tepi tangga. Iaitu tangganya tepi pintu rumah saya. Suara tu boleh beralih sekarang tepi tingkap bilik rumah saya, Kisi. Dengar perempuan nangis sekarang tepi tingkap bilik rumah saya. Macam mana ni, Kisi? Baik-baik saya tidur atas katil, saya tarik tilam saya tidur atas lantai, Kisi. Sebab saya takut. Dan nasib baiklah gangguan tu hanya berlaku satu kali dan satu malam saja. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, di sini ada beberapa komen ingin saya bacakan. Datangnya daripada siapa ni? Hai Kisi, inilah kebiasaan mak-mak yang selalu menakutkan anak-anak pada waktu dulu. Tapi KN rasa sekarang ni mungkin ada juga ibu-ibu yang melakukan sebegini. Bila takutkan anak kan nak suruh tidur, tak nak tidur. Tu kat tingkap tu. Jadi dinasihatkan oleh Haji Hashim, dinasihatkan oleh siapa ni, oleh Obok Mardi tadi, kalau boleh janganlah ya berbuat perkara sedemikian, menakut-nakutkan anak hanya untuk anak tidur. Itu yang dikatakan tidak digalakkan dilakukan. Baik, selanjutnya dari rakan kita, katanya Nini ingin nasihat dari Cik Kadi. Kalau Cik Kadi sedang mendengar lah, saya ni pembersih. Setiap rumah tak suka bau busuk, apatah lagi ada sampah-sampah harus dibuang luar. Saya muskil, kata beliau ya, saya muskil kenapa ada seekor 2 langau yang di dalam rumah ya, tak load. Oh, saya dah spray ya, saya dah sembuh lah. Jadi kenapa dalam rumah saya seperti ada seekor atau 2 langau walaupun saya dah sembuh dengan penyembuh serangga, langau tersebut masih lagi ada ya. Dan apatah lagi garam dah buka tingkap masih juga tak keluar-keluar, Kisi. Dan kadang-kadang suka bermain di kepala dan di telinga, berdengung sehingga saya sering migrain, membuat saya pening kepala. Dan berhari-hari, adakah ini sihir? Bagaimana nak menghapuskan gangguan dalam rumah ini? Yang saya rasa, mungkin beliau rasa adalah satu kejadian yang pelik dan aneh langau dalam rumah. Bagaimana saudara? Kita teruskan MJ12 bertemankan saya Casey dalam rancangan Kisah-Kisah Seram. Saya terus jawab panggilan di 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Halo Casey, apa kabar? Pak Raden, ada kronik kes. Ya Pak Raden, silakan. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama.
Ya, Assalamualaikum. Ada kronikis ya? Ya, silakan. Ini Pak Din, terima kasih pada pakar-pakar pasar, Bapak Marti, yang JKD, kita sama-sama berkongsi. Lain pakar, lain kes sih. Pak Din ini pun kronikis yang lain pula, ubah-ubah orang. Ini pasal kadang-kadang dalam dunia alam misteri kesi, orang pun ada .com, .department, .division, lain orang lain. Kadang-kadang dipertemu jodoh orang begini, orang gini. Tapi aku ni kadang-kadang kes kronik lain tak ada. Asyik kes kronik alam gaib, kadang-kadang perempuan, kadang-kadang kes kronik yang begitu tentang dunia cinta. Ini Pak Din nak cerita. Boleh tak Pak Din teruskan sekarang kesi? Baik, kita akan kembali dengan kisah Pak Radin. Ini Pak Radin nak ceritakan ni tentang gangguan yang salah seorang pelanggan Pak Radin lah. Ya, betul. Okey, kita kembali selepas pesanan berikut ini. Pak Radin jangan ke mana-mana. Tunggu sebentar ya. Terima kasih ya Pak. Baik, kita kembali dengan Pak Radin kita. Dan Pak Radin, silakan tentang apa ni yang Pak Radin nak ceritakan? Ya, ini Pak Radin nak cerita kesi. Ada satu kronikis. Ini Pak Radin cerita ikhlas ya kesi. Kadang-kadang dalam fahaman dunia, ini ada kes satu perempuan kesi. Dia sebenarnya jumpa Pak Radin untuk dia nak cerita ke Pak Radin. Dia nak keluarkan renungan ilmu susuk bernafsu kesi. Ini kadang-kadang kronikis. Kadang-kadang aku ni sedih. Kenapa Pak Radin jadi Mr. X-File dalam kronikis? Oh, dia kronik punya love punya problem pula ada masa. Kadang-kadang alam gaib, kadang-kadang kena saka. Tapi Pak Radin ni kadang-kadang kena order perempuan disappointment in love, dan kadang-kadang diorang terpaksa jadi kamikaze, diorang gunakan alam gaib baik bakrum kerana menuntut cinta. Kadang-kadang kisah ada bila wanita seorang sama ada dalam dunia percintaan kisah, dalam dunia kisah misteri, dalam alam mengemis kasih, dalam kerana tak dapat jodoh. Ini kadang-kadang Pak Din nasihat sikit, kalau kita belum ada jodoh, kalau sebelum Pak Din cerita sebenarnya topik subjek Pak Din nak cerita kes kronikis, Pak Din nasihat satu lah. Walaupun kita wa'imah laki-laki atau perempuan atau orang janda atau seorang duda, kalau belum ada jodoh, berdoalah untuk jodoh. Ibarat, if you chase the world will run away. Tapi kalau if you pray, orang kata the world will come. Janganlah mencari jodoh, tapi doalah untuk jodoh. Nescaya jodoh akan datang untuk kamu. Because God will answer your prayer. Orang yang berdoa tu Allah Ta'ala selalu mengabulkan. Ini Pak Din cerita kronikis. Ini sebenarnya kisah perempuan ni mungkin dia jahil dan dia mungkin kurang agama, atau mungkin kadang-kadang orang Melayu cakap apa tahu, alang-alang mengeluk perkasam biar sampai ke pangkalangan, alang-alang mandi biar basah, dan alang-alang nak telan bara biar telur bara. Dia sebenarnya Pak Din cerita, dia jumpa Pak Radin. Dia cakap dengan Pak Radin satu kronikis, Pak Radin, saya nak bertaubat Pak Radin. Dia cakap, apa sekronikis kau nak jadi taubat? Pak Radin cakap, Pak Radin, saya nak minta ikhlas Pak Radin. Sebenarnya dia telah insaf. Mungkin hidayah Allah Ta'ala telah mengundang dia untuk insaf kisah. Kadang-kadang ada masa, ada waktu kalau hidayah dah datang, wa'imah siapa dia, jangan pandang rendah. Walaupun dia seorang pelacur, dia seorang perompak, walaupun dia seorang yang menuntut ilmu hitam sekalipun, kalau hidayah dah datang, dia bertobat, kadang-kadang kesian kisah. Inilah makhluk-makhluk yang dah bertobat. Kadang-kadang kita sebagai orang yang pakar, atau kita ditakdirkan, macam kenapa Pak Din tolong orang-orang yang begini, bukan Pak Radin nak, bukan perempuan ni nak. Sometimes kita mesti nak yakin another cycle of human being, the cycle of life pass through kita. Kadang-kadang takdir hidup seseorang tu melalui takdir kita. Jadi their cycle of life pass through our cycle, and we got to help them. Jadi macam pakar-pakar, jangan lupa, kalau awak bertemu jodoh dengan seseorang tu, bukan awak nak bertemu untuk membantu mereka. Hakikatnya, diorang punya putaran takdir hidup tu bertemu kita. Their cycle of life has meet our cycle of life, and that's where the chemistry meet each other. Begitu juga kesi jodoh dengan Fizao. Kenapa kesi jodoh dengan Fizao? Maaf saya. Sorry Pak Din tersentuh sekejap. Sebab putaran takdir hidup Casey dan Fizao tu bertemu, and you are born to be together. Di dalam perut rahim ibu dah berjanji putaran takdir kau akan bertemu dan kahwinlah kamu berdua. Ini cerita Pak Din cerita satu dia kronikis. Jadi ini perempuan Casey, Pak Din tak nak cerita sampai sekarang, aku cerita cepat pula. Ini Pak Din ikhlas.
Bila perempuan ni dia jumpa Pak Din itu melalui satu teman, dia cakap, Pak Raden, saya sebenarnya Pak Din telah melakukan satu dosa yang teramat sangat dan saya minta tolong. Pak Din cakap, kau dah banyak dosa, aku tak boleh bantu. Cuma kau bertobatlah pada Allah Ta'ala. Aku ni bukan Allah, tapi aku cuma manusia biasa. Tapi kalau untuk menolong sesama hamba Allah, aku boleh. Sebab aku bukan maha pengampun. I'm just human. Aku pun ada silap. Jadi Pak Din cakap, saya bukan minta Pak Raden untuk ampunkan dosa saya. Saya minta Pak Raden bantu. Wah, dia cakap, cantik kau, pandai kau hukum. Sebab Pak Raden untuk membantu boleh. Tapi kita pun minta Allah Ta'ala. Tapi kalau minta pengampunan, minta ampun pada Allah Ta'ala. Pak Raden hanya bantu apa yang seperlu. Sebagai kita hamba-hamba Allah, kita saling berbaik dan membantu satu sama lain, kan pahala akhirat. Jadi Pak Raden tanya dengan dia, kronik kes apa yang telah bikin kau jadi kronik? Jadi dia cakap dengan Pak Raden, dia cakap English. She said, very highly educated English. Dia cakap speaking London, nasib baik aku boleh cakap London. Dia cakap apa? Pak Raden, do you believe not? Saya ada satu mystical power yang saya ada mengambil satu menuntut dengan seorang nenek yang boleh membuka hijab, tapi bukan menghijab ini untuk menengok alam gaib, tapi dia ada hijab untuk menggoda pemuda, menggoda. Mata saya tu ada orang kedua, iaitu seperti Puteri Kadam atau susuk yang menggoda orang. Dalam mata saya tu, saya dapat menggoda orang. Selepas saya dah putus asa, Pak Raden, saya lambat sangat dapat jodoh. Saya ingat mudah-mudahan saya akan dapat dapat jodoh yang terbaik. Jadi kes itu apa tak? Dia telah menggunakan satu alam. Tengok ada juga kronik kes. Kadang-kadang perempuan ni kes dia dah putus asa, dia dah kecewa. Jadi dia rasa begitu gembira kalau dia dapat mencairkan laki-laki. Kalau dia dapat aku melututkan jantan atau laki di bawah telapak kaki aku, I'm proud. Jadi dia berasa dia dah tobat. Sebab apa Casey? Dia selepas dia dengar syarahan agama banyak-banyak dekat pagi mak dia terdengar, dan hidayah pintu taubat dia tu terbuka. Dia tak gini. Jadi dia jumpa lah Pak Raden. Dia cakap, Pak Raden, saya minta tolong. Ini Pak Raden cerita balik, bukan nak ulang. Dan feedback balik dia cerita, saya ni sebenarnya dalam mata saya ada godaan dan banyak laki-laki Pak Den, baik laki orang, baik suami orang, isteri orang, baik malah isteri orang pula, baik suami orang dan baik pasangan yang nak berumah tangga atau gini, banyak saya adalah kebas Pak Den. Saya tarah genggamkan dan setelah saya cairkan dorang tergoda dan saya bikin dorang apa tak kesi. Kan ada skandal, they call it one night stand. Yang dipanggil apa tahu? Aku bertemu kau, aku goda kau, aku hanya mengambil ibarat kemesraan pada kau, lepas tu aku scrap kau. Macam .com dah scrap. Aku hanya perlu, dia macam rasa bangga kalau seorang laki-laki tu dapat dia goda, melutut di tapak kaki dia. Lepas tu dia tinggalkan the guy. Sampai apa jadi, tanpa dia sedar, dia rasa berdosa. Kenapa Casey? Sebab banyak sangat lelaki dah call dia dekat phone number yang dia rasa berdosa. Rupanya Pak dia kat Pak Raden, dia lupa. Pak dia cakap, kau jangan main-main. Kau ada ilmu susuk penyedap mata. Orang tengok kau naik steam, naik suka dan menggoda. Tanpa kau sedar, kau telah mengganggu iman suami orang, kau dah mengganggu iman kekasih orang nak setia, dan akhirnya tengok laki orang dah tak boleh tidur, naik selenga ingatkan kau. Dan kerana dia rasa Pak Din saya berdosa, Pak Din, the few people husband, you know what Pak Din, dia cakap, dia panggil apa tau, dia telefon saya, darling, I cannot live without you, darling, I ingatkan you ayang, yang I nak lupakan bini ayang, I tak boleh ingatkan you sekarang, I tak boleh ingatkan lain orang. Jadi dengan kerana berkat hidayah tu, dia mendengar syarahan agama banyak, terbuka hati dia nak stop this stupid habit yang menguasai ilmu dalaman mata, menggoda untuk menaikkan nafsu berahi laki-laki agar tergoda dengan dia sekadar untuk memuaskan ego dia yang bangga kalau laki-laki melutut di tapak kaki dia dan rasa kecil, bangga. Akhirnya aku dapat patahkan suami orang atau siapa saja. Tapi syukur hidayah Allah Ta'ala telah menembusi jiwa dia dengan bimbingan rohani. Dia dengar
selalu pagi-pagi tengok Rahim punya bimbingan rohani dekat DJ Radio Warna. Jadi dia jumpa Pak Raden sekadar minta bantu ilmiah dalaman. Pak Raden, kalau Pak Raden ada ilmiah dalaman kalbu yang hak, hapuskanlah. Boleh tak Pak Raden bantu mengeluarkan benda yang menghina kronik yang telah saya pakai, yang membuatkan diri saya ni menjadi wanita. Dia cakap diri dia, wanita, I'm a one night stand lady, Pak Raden. Whoever see me, and after that I will scrap them. Jadi Pak Raden cakap sedih, sampai bila kau nak jadi one night lady? Lepas tu kau bikin laki-laki jadi one night stand. Laki-laki dan ni anau gila kau goda rumah tangga orang. Nanti berdosa tau. Kau tahu tak, kau meruntuhkan rumah tembok pagar rumah tangga. Kes ini Pak Raden cakap siapa-siapa janda isteri orang atau janda anak dara atau bujang, kalau kita Wak Imam kau tak laku sekalipun, janganlah runtuh rumah tangga orang. Sebab runtuh tangga orang itu seperti kau meruntuhkan masjid yang begitu suci dibina. Kalau boleh tak laku pun sabar, jodoh akan datang. Allah sayang orang yang bersabar dan berdoa. Jadi Pak Raden balik ke cerita, dia jumpa Pak Raden dan dia kata, Pak Raden, bantulah Pak Raden, get this thing out of me. Hapuskanlah ilmu ni Pak Raden. Sebab setiap kali kalau saya datang, saya tengok laki-laki tu, saya bersuara, hi, how are you? Apa khabar? Ada phone number? Bukan dia cakap phone number tau. Hi, tu tinggal mana? Dia menggoda dengan 3 ayat power. Apa tinggal mana? Macam pernah kenal you. Tergoda laki-laki tu. Alamak kuatnya ayat power perempuan ni. Bukan ayat power dia kuat. Mata dia ada kronikit. Ada moset. Dia sedaktif look laki si. Padahal muka dia, maaf cakap bukan Pak Dininya. Wajah dia macam broken pot. Macam muka broken pot tu apa tahu. Macam tak cantik lah. Tak macam odoh. Tapi kerana mata dia tu ada something. Jadi orang pandang bukan orang pandang dia tergoda. Ilmu di mata dia tu sampai laki-laki tengok portret cantiknya perempuan ni. Macam seksi pula. Tapi sebenarnya dia tak ada. Dia tak indah. Kita tak menghina orangnya tak cantik ke si. Tapi kita doakan Allah Ta'ala. Dan tapi hati dia cantik sudah. Dia nak cantikkan hati dia, nak bertobat. Jadi Pak Raden cakap, baiklah, Pak Raden akan bantu. Dan dalam beberapa hari ni, Pak Raden tak nak cerita bagaimana Pak Raden obatkan kronik kes, mengeluarkan dalaman susuk mata menggoda untuk hanya keegoan dia, keegoan perasaan dia. Bangga dapat melututkan laki-laki di depan diri dia. Tapi insya-Allah Pak Raden telah bantu kes kronik skandal pandangan mata hanya sekadar untuk membalas dendam kerana tak pernah dapat lelaki dan tak pun ingin nak merasa cinta dan ingin nak mencuba macam mana laki-laki melutut dekat tapak kaki seorang perempuan. Tapi akhirnya pintu taubat telah hidayah. Jadi untuk pada cakap sesiapa kalaupun jodoh korang belum datang, sabar, tak lari dari kedah. Don't look for the jodoh but pray for the jodoh, and the jodoh will come insya-Allah. Dan akhirnya perempuan ni lepas Pak Raden cakap, kau telefon balik Pak Raden, kau keluar mana-mana, ada tak kau laki-laki tengok kau lagi? Pak Raden yang kata laki-laki nak tengok, dia tengok saya, pandang saya pun tidak, dan saya pun dah tak ada lagi Pak Raden. Ada perasaan kemaruk nak menggoda. Lepas Pak Raden dah keluarkan ilmiah, apa yang Pak Raden saya tak tahu apa yang Pak Raden keluarkan dari pandangan mata saya. Pak Raden berubat saya, dan akhirnya saya dah rasa begitu tawa hebe dan tidak macam seperti 100% point 1 saya dah full stop Pak Raden. Dah alhamdulillah Pak Raden, saya rasa saya terima seadanya. Muka saya tak cantik tak apa Pak Raden, tapi saya dah henti dari melakukan perbuatan maksiat, mengganggu rumah tangga orang melalui tidak cara gentleman atau cara lady Pak Raden. Biarkan saya reda, saya hidup sendiri, biarlah saya tak laku, asalkan kalau ada jodoh kahwin juga Pak Raden. Alhamdulillah, syukur Pak Raden dapat settle chronic case, a desperado lady that feeling lonely and she feel
balas dendam dan ambil ilmu gaib yang kronik dan akhirnya dapat bertobat hanya sekadar untuk melepaskan nafsu ego, nak tahu bagaimana laki-laki dapat melutut di tapak kaki dia, dan akhirnya dia bangga dan disekeratkan laki-laki itu, dan banyak laki-laki dah terkejar-kejar dia nak takut, dia sendiri nak takut, dan akhirnya dia nak bertobat kerana dengar dakwah rohani, dan akhirnya dia nak berubah, tapi dia tak tahu siapa nak keluarkan dia kronik mata dia yang dah jadi, bukan mata keranjang, mata menggoda laki-laki, suami orang, anak bujang orang. Tapi syukur, but anyway she's still human. Pak dia cakap, you're human, you're angels, you just commit sin, but when Allah want to give you hidayah, you become a good lady and a good Muslimah. Pak dia cakap satu apa tau, Pak dia, terima kasih Pak dia, I think I'm going to be a good Muslimah, dan insyaAllah Allah Ta'ala akan hantar Pak dia jodoh. Kalau walaupun kita belum laku, kita bersabar, jodoh datang Pak dia, kalau kita yakin pada Allah Ta'ala. You believe in Allah Ta'ala, Allah Ta'ala will answer your prayer. Itu saja Casey, chronic case sudah dapat disettle. Baik, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Pak Radin. Dengan ini saya tutup tirai dan jumpa anda esok malam dalam satu lagi episod Misteri Jam 12. Misteri Jam 12.